Menyebarkan berita palsu dan tidak sahih merupakan kesalahan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azizan Alam dan anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Rabu 7 Disember 2022. Ayuh kita kekal harmoni dengan mengamalkan 5 prinsip rukun negara demi keteguhan kita bersama. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Berikut adalah penafian berita tular dalam media sosial oleh agensi yang bertanggungjawab melalui kenyataan media Pasukan Respons Pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM pada 28 November lalu. Kementerian Kewangan MOF menafikan kesahihan informasi berhubung 4 bantuan kerajaan iaitu pengeluaran khas KWSP secara bersasar, bantuan SAR Hidup BSH, bantuan Satu Keluarga Malaysia RM900 dan program bantuan makanan MyKasih seperti yang tular di media sosial. MOF menasihatkan orang ramai agar mendapatkan maklumat yang tepat melalui pengumuman dan sumber rasmi sahaja. Orang ramai turut disaran supaya tidak mudah terpedaya dan terpengaruh dengan kenyataan dan portal yang tidak diketahui kesahihannya. Sebaliknya sentiasa merujuk laman sesawang atau media sosial rasmi kementerian, jabatan atau agensi untuk mendapatkan maklumat yang sahih. Baik, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Azam Baki menyangkal dakwaan beliau akan meletak jawatan dalam tempoh terdekat. Dan seperti yang ditular di media sosial baru-baru ini, beliau memberitahu akhbar Sinchu Daily bahawa dakwaan yang ditular oleh sebuah portal dikenali sebagai Info Rakyat itu adalah tidak benar. Dan untuk maklumat, portal Info Rakyat menular gambar menyatakan Tan Sri Azam Baki akan meletak jawatan sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam masa terdekat. Awal Januari lalu, Tan Sri Azam Baki menyatakan hanya Yang di-Pertuan Agong boleh menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan peringkat waspada membabitkan negeri Kelantan dan Terengganu mulai hari ini hingga Jumaat, dan situasi itu berdasarkan analisis model cuaca. Angin timuran kencang dijangka bertumpu di pantai timur dan utara Semenanjung pada 7 hingga 10 Disember ini. Met Malaysia dalam kenyataan berkata keadaan itu berpotensi menghasilkan hujan berterusan di kawasan berkenaan. Oleh demikian, orang awam dinasihat untuk sentiasa merujuk laman web www.met.gov.my dan semua media sosial serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan sahih. Baik, ketahui hak anda sebagai pengguna sekiranya anda mendapati terdapat peniaga yang terlibat dengan aktiviti atau kegiatan salah laku. Langkah yang boleh dibuat bagi mengekang situasi tersebut dari berterusan adalah dengan melaporkan kepada penguatkuasa KPDN KSH melalui aplikasi WhatsApp yang disediakan. Antara jenis kesalahan yang boleh dilaporkan adalah seperti berikut, iaitu peniaga didapati mencatut atau meletakkan harga yang tidak munasabah, tidak mempamerkan harga jualan serta tidak mengeluarkan resit jualan. Selain itu, antara kesalahan lain adalah menjual barang kawalan melebihi harga siling, menyuruh atau menjual barang kawalan secara bersyarat, membuat penipuan dari segi sukat dan timbangan dan mempamerkan iklan palsu serta mengelirukan. Tahukah anda terdapat banyak kelebihan dan keistimewaan OKU berdaftar? Antaranya pengurangan kadar lesen kenderaan motor tanpa ubah suai dan ubah suai, pengurangan tambang pengangkutan awam serta program pendidikan nasional, bantuan kewangan pelajar OKU di sekolah. Selain itu, antara keistimewaan lain bagi mereka yang mendaftar adalah mendapat bantuan kewangan pelajar OKU di IPT, pengecualian bayaran dan pembaruan daftar syarikat serta pengecualian bayaran membuat MyCard, carian sijil kelahiran atau sijil kematian.
Kepada anda yang berkategori OKU, jangan lepaskan peluang untuk mendaftar. Pendaftaran OKU akan membolehkan OKU yang berdaftar mendapat perkhidmatan yang bersesuaian dengan keperluan berdasarkan tahap kefungsian atau ketidakupayaan di samping menerima pelbagai bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Baik, orang ramai juga diingatkan agar tidak terpedaya dengan aplikasi yang menawarkan perkhidmatan dandanan haiwan peliharaan dengan harga murah sebelum meminta anda membuat tempahan lanjut. Sentiasa peka dengan tips dan nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan. Sentiasa pastikan anda hanya memuat turun aplikasi daripada platform aplikasi rasmi telefon pintar anda serta tidak menekan atau memuat turun aplikasi yang diberikan melalui kaedah WhatsApp. Baik, usaha dalam mencapai kesaksamaan gender adalah tanggungjawab semua pihak, bermula dari unit kecil dalam keluarga sehingga ke unit besar dalam pentadbiran kerajaan. Kesaksamaan gender perlu diamalkan dalam norma kehidupan seharian seperti memberi kebebasan untuk kanak-kanak, perempuan dan lelaki untuk memilih minat mereka dan menyuarakan pendapat mereka. Namun, bagaimanakah cara bagi mencapai kesaksamaan gender di Malaysia? Antara langkah terbaik yang boleh diamalkan adalah dengan menghapuskan stereotip mengenai peranan dan tanggungjawab wanita di dalam keluarga dan juga masyarakat. Langkah kedua adalah dengan menggalakkan wanita untuk memilih bidang yang didominasi oleh golongan lelaki seperti kejuruteraan, matematik, fizik dan lain-lain. Penyertaan penuh dan saksama wanita perlu dipastikan di semua peringkat masyarakat dan selain itu menyediakan latihan kepada pegawai yang bertanggungjawab dalam perancangan pelaksanaan dasar dan kemajuan wanita. Baik, Jabatan Perdana Menteri JPM mengesahkan ciapan yang tular di Twitter menggunakan akaun palsu Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang memuat naik kenyataan mengenai pengiktirafan sijil peperiksaan bersama Sekolah Menengah Persendirian China UAC adalah palsu. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, JPM menegaskan akaun laman sosial itu bukan kepunyaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. JPM pada masa sama turut berkongsi beberapa akaun media sosial rasmi yang digunakan ahli Parlimen Tambun itu sebagai rujukan kepada orang ramai supaya tidak tertipu dengan maklumat yang tidak betul. Beberapa hari lalu, Dong Zong memohon pengiktirafan UAC dibincang secara rasional susulan perkara sama turut dibangkitkan ketika PH memerintah negara sebelum ini. Bagaimanapun, tindakan itu mencetuskan kemarahan apabila beberapa pihak dilaporkan meminta supaya Dong Zong tidak rakus dalam membuat tuntutan itu. Baik, berikut adalah mengenai permohonan pra-pendaftaran kelahiran dalam talian. Bagi penjelasan lanjut mengenai syarat-syarat permohonan pra-pendaftaran kelahiran dalam talian dibuka untuk ibu kanak-kanak yang memiliki kad pengenalan bertaraf warga negara yang memiliki MyKad, pemastautin tetap, pemastautin sementara, pasport, kad UNCHR, pas lawatan, permit masuk, sijil warga negara atau sijil kelahiran. Dan untuk maklumat orang ramai juga, pendaftaran kelahiran dalam talian ini dibuka kepada kelahiran yang berlaku di fasiliti kesihatan kerajaan atau swasta. Dan selain itu, tempoh kelahiran adalah tidak melebihi 60 hari bagi kawasan Semenanjung dan 14 hari bagi Sabah dan Sarawak dari tarikh kelahiran kanak-kanak. Melalui sistem ini, pelanggan mempunyai tempoh masa yang panjang untuk hadir ke pejabat JPN bagi mendapatkan sijil kelahiran. Dan pastikan sahih berat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah.
Dan bagi segmen semasa, kita mulakan dengan pegawai dan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM mempunyai kuasa untuk mengarahkan penduduk terjejas banjir berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS jika perlu. Tegas Pengarah APM Negeri Sembilan, Lieutenant Kolonel Muhammad Nazri Meskam, perkara itu tertakluk kepada Seksyen 4C Akta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia 1951 atau Akta 221 yang menjelaskan kuasa yang boleh dikeluarkan mana-mana pegawai dan anggota APM untuk mengarahkan penduduk terjejas banjir berpindah. Jelasnya APM mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan kepada orang awam bahawa akta tersebut boleh mengarahkan orang awam untuk keluar rumah apabila banjir menjadi semakin teruk. Tambah Muhammad Nazri, seramai 1,135 anggota APM Negeri Sembilan bersiap siaga untuk membantu jika berlaku banjir akibat monsun timur laut yang dijangka berlarutan hingga Mac tahun depan. Baik, penyelesaian bagi kenaikan kos sara hidup harus berlandaskan kepada kegiatan ekonomi yang betul. Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Minda UKM, Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali berkata, kerajaan perlu mempunyai kerangka jelas untuk menangani isu berkenaan. Dua faktor utama yang menentukan kos sara hidup adalah pendapatan dan harga bagi memenuhi keperluan hidup selesa. Beliau menegaskan kerajaan perpaduan harus memberi tumpuan serius kepada isu pendapatan. Jelasnya lagi, keupayaan membeli berdasarkan pendapatan yang diterima rakyat merupakan dua konteks yang paling penting dalam menangani kos sara hidup. Nur Azlan berkata, pemberian subsidi, jualan murah, kawalan dan pemantauan harga dan bantuan tunai serta barangan secara terus oleh kerajaan sudah berulang kali dibuat. Ujarnya, subsidi bersasar adalah satu mekanisme yang bagus, tetapi keberanian kerajaan untuk melaksanakannya adalah lebih penting. Baik, proses penyediaan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 memerlukan pertumbuhan bidang baru sesuai dengan situasi ekonomi semasa. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, ia merangkumi fokus dalam inovasi, kreativiti, teknologi dan juga kerjasama antara agensi, kementerian dan pihak berkepentingan. Katanya aliran pendapatan akan dipastikan agar lebih mantap, terutamanya dalam menghadapi ekonomi semasa dan berharap agar kesemuanya akan lebih berdaya saing serta bukan sekadar untuk mengukuhkan ekonomi. Tambahnya, Malaysia tidak boleh terlalu bergantung kepada hasil berkaitan sumber asli atau berkaitan komoditi. Justru pelbagai pendekatan harus diguna pakai bagi memastikan projek dan program di bawah RMK12 menepati objektif berdaya tahan dan menjamin aliran pendapatan negara. Pengisian jawatan Timbalan Menteri dijangka selesai dalam tempoh 1 atau 2 minggu lagi. Ketika ini, prosesnya sudah bermula dengan gabungan parti politik sudah diminta mengemukakan nama calon sesuai. Menteri Ekonomi yang juga Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat Rafizi Ramli mengesahkan perkara tersebut antara dibincangkan pada mesyuarat Kabinet pada Isnin. Ujarnya, Perdana Menteri akan menentukan portfolio yang dirasakan sesuai manakala pencalonan nama diserahkan kepada gabungan-gabungan parti. Jelas Rafizi, berdasarkan nama tersebut, Perdana Menteri akan melihat kesesuaian kepakaran dan pengalaman dengan kementerian masing-masing sebelum dibawa untuk perkenaan yang di-Pertuan Agong. Sebagaimana proses melantik Menteri Kabinet, pemilihan Timbalan Menteri tertakluk kepada peraturan tertentu dan bergantung kepada jumlah ahli parlimen masing-masing.
Baik, projek berskala besar membabitkan sektor pengangkutan yang sedang dilaksana akan diteruskan. Ini termasuk projek laluan rel Pantai Timur ECRL, transit aliran berkapasiti tinggi Lembah Kelang MRT3 dan transit aliran ringan LRT3. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, pihaknya tidak bercadang untuk membuat penangguhan. Beliau berpendapat pendekatan kerajaan pada masa kini adalah meneruskan projek sedia ada, di mana sekiranya projek tersebut sedang dilaksanakan, ianya tiada masalah untuk diteruskan. Katanya lagi, laporan terperinci berkenaan perkara tersebut masih belum diketahui, namun projek besar di bawah Kementerian Pengangkutan sendiri pasti akan diteruskan walaupun pihak pentadbiran bertukar tangan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyifatkan formula untuk menentukan harga minyak pada ketika ini adalah kekal terbaik. Menurutnya, formula tersebut perlu dikekalkan buat masa ini kerana ia mengambil kira perubahan harga minyak mentah dunia selain perlu mengambil kira berapa harga siling yang patut dikenakan. Tambahnya lagi, kerajaan juga perlu melihat sama ada tindakan menambah peruntukan bagi menurunkan harga minyak berbaloi atau sebaliknya berbanding menggunakan peruntukan itu untuk aktiviti ekonomi lain yang boleh memberi kesan berganda. Beliau berkata demikian selepas menyertai ceramah Mega Ayuh Malaysia Padang Serai 5 Disember lalu. Ketika ini harga mingguan RON 95 dan diesel masing-masing kekal RM2.05 dan RM2.15 seliter. Manakala RON 97 mencatatkan penurunan sebanyak 10 sen kepada RM3.85 seliter. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup terus komited dalam memastikan isu harga dan bekalan minyak masak terus diberi perhatian. Jaminan tersebut dibuat menterinya, Datuk Seri Salahuddin Ayub. Tambahnya, di mana ketika ini beberapa perbincangan telah diadakan dengan pemain-pemain industri minyak termasuk mengenai cadangan 2 peringkat harga dalam mencari penyelesaian isu minyak paket di pasaran. Perbincangan tersebut turut meliputi polisi serta mekanisme pelaksanaan perkara itu. Bagaimanapun, hasil perbincangan itu menunjukkan reaksi positif daripada kesemua pemain industri. Beliau menegaskan kerajaan memberi keutamaan agar rakyat tetap mendapat manfaat membeli minyak masak dengan harga berpatutan, tidak kira sama ada dari segi bentuk harga ataupun pendekatan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan pihak industri. Persetujuan agar tokoh korporat Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari membayar RM60 juta kepada petani dibuat demi kebajikan pesawah terutama yang berada bawah garis kemiskinan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan kesediaan Said Mokhtar membayar RM10 juta bulan ini dan RM50 juta lagi tahun hadapan dipersetujui hasil rundingan yang berlangsung dengan baik. Jelas Perdana Menteri, tindakan tersebut bukan bermaksud untuk meruntuhkan empayar Tan Sri Said Mokhtar selain memberi jaminan mengeluarkan arahan kepada Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Kewangan mencari jalan bantu bagi memperbaiki pelabuhan di Tanjung Kelepas untuk dibaiki dan ditambah. Dan pastikan sahih berehat seketika, kita kembali lagi selepas ini dengan notifikasi. Jamaah Menteri setuju bahawa keprihatinan terhadap masalah rakyat memotong gaji tiap bulan 20%. Mulai 1 Januari 2023, cabutan khas perjudian yang sekarang sebagai 22 kali akan turun 8 kali. Sri Zahid minta untuk memfungsikan untuk rasa bencana dan akan mengadakan langkah-langkah segera untuk menghadapi, akan memantau persiapan. Datuk Seri Fadilah diberikan tugas untuk memastikan semua perkara-perkara yang masih tersangkut dengan MA 63 disegerakan. Kebanyakan ini telah dapat diselesaikan, tetapi ada yang menimbulkan keresahan dari rakan-rakan kita di Sarawak dan Sabah, itu patut disegerakan.
Baik, tahukah anda perkongsian berita palsu bukan sahaja boleh memberi kesan kepada individu tetapi juga masyarakat secara amnya, dan pastikan anda berfikir dengan mendalam sebelum berkongsi apa-apa sahaja maklumat yang anda terima, terutamanya dari WhatsApp atau media-media sosial yang lain. Baik, bagi segmen notifikasi untuk hari ini, kita mulakan dengan malam ini bersama dengan tetamu jemputan Dr. Zainal Adwin Zainal Abidin, iaitu pakar perunding urologi dan pembedahan robotik UiTM Private Specialist Centre UPSC jam 9 malam dengan kupasan kanser buah pinggang pembunuh senyap. Saksikan secara langsung di TV1 juga menerusi saluran berita RTM MyFreeview 123, juga menerusi RTM Klik, dan anda juga boleh saksikan melalui Facebook Live berita RTM. Baik, anda dijemput untuk menyertai siri webinar MCMC 3.0 tanda tangan digital dapat membantu menangani risiko penipuan dan juga menjamin transaksi dalam talian, di mana MCMC kini sedang giat dalam mempromosikan penggunaan tanda tangan digital, dan ahli panel jemputan terdiri daripada MCMC dan Suranjaya, Syarikat Malaysia SSM serta Syarikat Raftech akan membentangkan topik berkaitan penggunaan dan keselamatan tantangan digital serta peranan agensi dalam meningkatkan penggunaan tanda tangan digital di sektor awam. Baik, webinar ini akan berlangsung pada ketetapan berikut, iaitu tarikhnya pada 9 Disember 2022, masa dari 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Baik, sila daftar penyertaan anda di pautan yang disediakan. Baik, ikuti siaran Akar Muda di Rakita di frekuensi 107.9. Saksikan juga temu bual di studio Rakita Mai bersama saudara Muhammad Fauzi Fazil, iaitu Esko Majlis Belia Malaysia MBM, yang akan membicarakan topik pembentukan kerajaan baru. Tarikhnya adalah pada 7 Disember, iaitu pada hari ini jam 6 petang nanti. Baik, sukacita dimaklumkan bahawa PPWN Kelantan akan mengadakan program pengumpulan pakaian terpakai untuk diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Baik, barangan yang akan diagihkan adalah pakaian, telekung, sejadah tudung dan juga selimut. Barangan yang disumbang boleh dihantar ke pautan yang disediakan. Baik, lokasinya adalah di PPWN Kelantan, Pengkalan Cepa. Tarikhnya dari 5 hingga 8 Disember 2022. Dari jam 8 pagi hingga 4.30 petang. Anda hantarkan pakaian terpakai anda. Sama-sama kita ringankan beban dan juga lahirkan senyuman. Sebarang penyataan anda boleh hubungi talian 09774 1005. Baik, bagi melayakkan pendeposit mendaftar haji, apa yang mereka perlu lakukan adalah memastikan bahawa baki minimum di dalam akaun TH sebanyak RM1,300, tidak pernah menunaikan fardu haji, dan yang ketiga, membawa dokumen pengenalan diri ataupun MyCard dan juga sijil kelahiran bagi yang berusia 12 tahun ke bawah semasa melakukan pendaftaran haji di kaunter TH. Juga tidak melebihi 6 orang bagi satu kumpulan. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh klik di pautan yang diberikan atau hubungi Tabung Haji Contact Center di talian 0362071919. Baik, perhatian kepada usahawan dilangkaui berita baik untuk anda, dan jika anda adalah seorang usahawan mikro dan ingin melebarkan sayap bisnes anda, anda wajib datang ke Pedas Open Day ini kerana pelbagai aktiviti disediakan yang bakal memberi manfaat kepada bisnes anda. Dan dengan kerjasama lada, pihak MDEC tak sabar nak jumpa anda di Hotel Greenish, Kuah Langkawi pada 10 Disember 2022 dari jam 8.30 pagi hingga 5 petang. Dan perkara baik kena kongsi, jadi ajakkan kawan yang lain juga untuk sertai. Baik, mereka memerlukan anda pada minggu ini, dan pembungkusan 500 pek makanan akan dilaksanakan, dan pihak MRA memerlukan sukarelawan yang hebat seperti anda bagi membantu masyarakat yang memerlukan. Dan sekiranya anda berminat, anda boleh hubungi mereka dan hadirkan diri pada 10 Disember, iaitu pada hari Sabtu akan datang di wismacommerce.com PJ jam 10.30 pagi. Dan sebarang pertanyaan, hubungi Puan Zaimah di 0178201672.
Baik, anda belum mendapatkan dos penggalak COVID-19? Tempah janji temu anda sekarang di MySejahtera. Dan perkara yang anda perlu lakukan sebelum menghadiri jam temu antaranya tempah temu janji di fasiliti kesihatan pilihan anda. Baik, kepada anda yang ingin memandu pulang selepas ini, pastikan anda memandu dengan berhati-hati dan elakkan dari kawasan